واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد, Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas limpah kurnia Allah yang tidak terhingga kepada kita, daripada rahmat, daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Mudah-mudahan kita digolongkan di kalangan hamba-hambanya yang mukmin, yang beriman, yang bertakwa kepadanya, insya-Allah. Selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, penyudah sekalian para nabi dan rasul. Mudah-mudahan walaupun kita tidak sezaman dengan baginda, walaupun kita tidak hidup di zaman baginda, mudah-mudahan kita juga diperakui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai sebahagian daripada umatnya yang tidak bersamaku, yang tidak hidup sezaman denganku, yang tetap beriman kepadaku. Dan mudah-mudahan juga kita tidak terhalang daripada minum dari kolam Kausar yang disediakan oleh Allah untuk baginda dan baginda sediakan terhadap umatnya. Kerana apa? Kita semua bila dibangkitkan daripada kuburan nanti dalam keadaan yang sangat dahaga, dibangkitkan kecualilah setelah dapat minum daripada kolam Kausar baginda yang terlebih enak daripada susu ini, tidak akan dahaga selama-lamanya. Jadi sebelum kita membicarakan berkenaan dengan akidah, yang kita pun juga, kitab ini pun berada di penghujungnya juga. Suatu perkara yang kita begitu sedih apa yang berlaku kepada umat Islam seluruh dunia. Dan kita tahu di antara seorang yang telah berjuang untuk kemanusiaan, konon Aung San Suu Kyi, dan dia kononnya perlu pada sokongan minoriti Islam di negaranya, di Myanmar, untuk dia dapat mengalahkan junta tentera. Tetapi apabila berkuasa, ternyata lebih parah lagi. Kita tengok seolah-olah macam dia tak mau, kalau boleh nak hapuskan semua, walaupun berlainan agama, tapi masih ada naluri kemanusiaan. Ini tidak ada, dah mati sudah, dibunuh orang tua, kanak-kanak dibunuh, dan kanak-kanak cukup menyayat hati. Bukan setakat dibunuh, ditarik, dibelah perutnya, ditarik. Apa salah budak ni? Inilah, namun inilah hakikat yang kita tak tahu. Kejadian manusia itu apabila ditekam, apabila dibunuh, ditentang dan segalanya, akhirnya alhamdulillah sekarang ini telah pun ada brigade yang mereka tubuhkan untuk menentang balik junta tentera ini. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar tetap diberikan kemenangan. Kita ini tidak ada apa pun, yang ada hanyalah Allah. Wa kafa billahi hasiba, cukuplah Allah yang menentukannya. Wa kafa billahi wakila, cukuplah kita, Allah sebagai wakil kita. Itulah luahan hati saya lah berkenaan. Kita jangan lupa berdoa kepada saudara kita seagama ini yang dekat sudah dengan kita, dari segi geografinya dekat dengan kita, yang berlaku yang cuma kita lah, dan bukan kita nak, tapi kita berdoa lah. Kenapa tak boleh kita mesti mengambil berat tentang umat Islam? Kerana baginda Nabi SAW menyebut, wa man lam yahtamma bi amril muslim falaysa minhum. Barang siapa tak ambil peduli dengan
masalah atau umat Islam yang lain, mereka itu bukan dari kalangan mereka, bukan dari kalangan Islam. Mudah-mudahan kita merasa sedih, kita panjatkan doa atau apa yang kita boleh buat, kita munajat kepada Allah agar memberi kemenangan kepada golongan Islam, golongan mustad'afin ini. Jadi insyaAllah kita akan sambung pembicaraan kita berkenaan dengan perkara yang membatalkan iman, muka surat 360 bawah sekali. Firman Allah Ta'ala tersebut menyatakan sikap orang-orang yang tidak beriman, yang kafir adalah benci dan tidak suka mengenai ajaran tauhid dan hukum syarak. Dia benci. Kau bunuh dia apa? Bukan dia salah, kerana benci saja. Kerana dia Islam, maka benci saja. Di mana mereka itu memperolok-olok dan mengejek-ngejek hukum-hukum Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, yang menunjukkan kebencian dan tidak menyukai hukum-hukum Allah Ta'ala itu. Tapi kadang-kadang berlaku di kalangan orang yang mengaku sendiri Islam, mengejek dan memperolokkan hukum-hukum Allah. Mengaku Islam tapi tak yakin dengan Islam. Mengaku Islam bahawa hukum yang ada lebih baik daripada Islam. Ini rosak. Tidak, tak main-main. Allah Akbar. Mereka sendiri tidak menyukai hukum-hukum Allah Ta'ala itu disampaikan kepada mereka untuk diamalkan dan laksana. Tak perlu. Dia tak perlu, dia kata. Kadang-kadang kata dah lapuk. Lapuk apa? Allah Ta'ala yang buat. Kalau lapuk, kamu pun lapuk. Kerana yang buat Allah, yang jadikan kita. Kita sendiri tak tahu tentang hal kita. Kita sendiri tak tahu dengan hal kita. Allah Ta'ala lebih tahu dengan kita. Oleh itu kena bergantung kepada Allah, kena yakin dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi-Nya, yang masih dipusakai sehingga ke hari ini. Perlu dipertahankan, perlu dilaksanakan. Bukan setakat dalam Quran sahaja. Dan Quran dia panggil Quran mastur, Quran yang ada dalam, yang kita baca, yang kita tatap, mastur, tercatat. Quran manzur, Quran yang kita nak tengok, yang apa yang adanya bertepatan dengan Quran, itu yang kita nak tengok. Keadilan Islam kita nak tengok, kan? Allah. Ini telah ditegaskan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua kitab ni bawa lagi satu dalil. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu 'alaihim walil kafirina amsaluha. Sadaqallahul azim. Surah Muhammad ayat 9 hingga ayat 10. Ia maksudnya zalika bi annahum karihu ma anzalallah, yang berlaku sedemikian kata Allah kerana sesungguhnya mereka tidak menyukai apa yang diturunkan oleh Allah. Kalau tak suka apa yang Allah tak nak turun, jadi apa? Jadi apa? Keluar daripada Islam, jangan main-main. Tak suka Allah tak nak turun. Kita ni siapa? Kita ni makhluk. Kita bergantung kepada Allah, tiba-tiba tak suka yang Allah Ta'ala turun. Boleh rasa kita aja main-main. Allah Akbar. Fa'ahbatallahu a'malahum, mengenai ajaran tauhid dan hukum-hukum syarak yang diterangkan dalam Al-Quran. Itu mufti tulis kan. Mufti huraian diambil mengenai ajaran tauhid agama ini dan hukum-hukum syarak yang diterangkan dalam Al-Quran. Fa'ahbata a'malahum, lalu Allah menggugurkan amal-amal mereka. Apa maksud? Sia-sia amalan dia. Semayang tapi kata tak boleh, undang-undang Islam tak boleh, itu okey dah ni, tak perlulah. Semayang tapi habis, puasa, zakat, naik haji habis. Kerana aku tak yakin dengan peraturan perundangan yang Allah Ta'ala tentukan dengan.
bukan main-main. Kena yakin, walaupun tak setuju dengan hati kita, tetap kita yakin apa yang Allah Ta'ala tentukan. Sekalipun benda yang kita tak suka, tetap ini perintah Allah. Sama lah Nabi Ibrahim. Kita ni tidak diuji sebagaimana diuji para Nabi. Nabi Ibrahim sudahlah susah nak dapat anak, 10 tahun kahwin tak dapat anak, tapi tiba-tiba dapat anak. Mengandung saja perintah pergi letak tempat yang tak ada orang, tak ada pokok kayu, kan? Tinggal, bukan bersama isteri, tinggal isterinya yang bakal melahirkan anak, tinggal situ. Siapa ini perintah Allah? Tiada hak katanya Siti Hajar aku nak tegah kamu kerana ini perintah Allah. Tak apalah, dia baliklah, tak apalah. Allah Ta'ala tak akan sia-siakan, dan Allah Ta'ala tidak akan memukiri janjinya. Kita tak tahu, letakkan di sini, balik. Bila datang balik, anak dah besar sudah, dan dia perintah lagi untuk sembelih anak. Bukan dia suka, tak suka, tapi ini perintah Allah, tak boleh ingkar. Sekalipun menyembelih anak, terpaksa laksanakan. Kita tak diuji sedemikian. Kita belum membenarkan apa yang diterangkan oleh Al-Quran, melaksanakan sekadar kemampuan kita. Afalam yasiru fil ard, maka kata Allah, tidakkah kamu telah mengembara di muka bumi ini? Yang suka berjalan, yang suka melancong, apa buatlah. Tapi ada, bukan hanya melancong, bukan hanya tengok, bukan hanya berseronok, kan? Dan ada orang suka lagi berhibur-hibur tak tepat. Itu sahaja tidak, melancong. Allah Ta'ala akan suka melancong. Fayanzuru kaifa kana akibatul lazina min qablihim, serta mereka memerhati bagaimana akibat orang-orang yang kafir yang terdahulu daripada mereka. Allah Ta'ala tinggalkan bekas-bekasnya, kesan-kesannya. Banyak di sebelah Yaman, Hadul Maut, di sebelah Jordan, Laut Mati, di Mesir, peninggalan Firaun, dan di Petra, Jordan juga peninggalan kaum Ad dan Samud. Hebat dari segi binaannya. Tapi sudah orang yang hebat ini, kerana lawan Allah, derhaka kepada Allah, tidak mentaati ajaran Rasul, dihancurkan. Kita ni bersyukur kerana umat Muhammad. Sayangnya Nabi, baginda Nabi SAW kepada kita, ya Allah, jangan kau turun azab umatku, ya Allah. Nabi minta. Dan kita pun ada yang bila mana kejadian disebut dalam sebuah hadis, bila supermoon yang bulan besar ini, tarikan negara Bukit ini menggapai, dan satunya fenomena air pasang, yang mengejut. Kita pun terkejut juga, kan? Tiba-tiba dekat komen lama jalan apa tu, kan, air keluar daripada bawah. Tak berlaku sebelum, tapi Alhamdulillah, kerana masih ada umat Tawar ini. Orang Tawar maknanya yang mana sentiasa nak mendalami ilmu agama, mengetahui Allah Ta'ala tengok benda ni, Allah tak tengok. Dan Alhamdulillah dia ada tarik balik, tapi Allah Ta'ala beri peringatan. Samalah macam yang berlaku fenomena tsunami. Ketika awalnya dalam beberapa jam air sungai ditarik, air laut ditarik ke tengah, tak ada kosong. Dia orang kata, wah ini hebat, jom kita pergi tempat yang kosong itu, kita letak kursi, kita santai. Tapi pengajaran tak pernah berlaku, kan? Tapi agak-agak dia fikir ke dia nak mati dia gitu. Tak, kan? Dia fikir nak seronok, kita akan rasa pancaran matahari, tapi beberapa jam sahaja. Dia kata 3 jam, dia kata 4 jam. Bila datang air yang menggunung tinggi, baru ketika itu baru nak panik, baru ketika itu baru nak kalut, baru ketika itu rasa nak taat. Tak ada guna lah, tak ada guna. Kita jangan sampai sedemikian. Cukuplah, ya Allah Ta'ala nyatakan, cukuplah peringatan pada umat dahulu, cukuplah yang berlaku kepada saudara mara kita, kita ambil iktibar dan pengajaran. Kita tak nak berlaku sedemikian.
Bagaimana Allah Ta'ala beri akibat kepada kaum-kaum kafir yang terdahulu daripada mereka. Dammarallahu alaihim, Allah Ta'ala telah menghancurkan mereka, hancur lebur. Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la immakkannahum fil ard ma lam numakkin lakum wa arsalna alaihim midrara. Apa nama? Jika kami memberikan mereka beriman kepada Allah, kami tetapkan, teguhkan kedudukan mereka, kami turunkan hujan yang lebat, lalu kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, hasil mahsul. Tetapi apabila mereka ingkar kepada Allah, fa'ahlaqallah, Allah Ta'ala binasa, fa'ahlaqallahu bizunubihim, maka Allah Ta'ala akan binasakan mereka dengan sebab dosa mereka. Umat dahulu terus dosa, kerana melakukan dosa terus dihancurkan oleh Allah. Walil kafirina amsalahum, dan orang-orang yang kafir yang menurut jejak langkah mereka akan beroleh akibat buruk seperti ini setiap masa dan zaman. Dan kita jangan buruk sangka dengan Allah. Kenapa lah dia ni sentiasa beribadah kepadamu, sembahyang, tiba-tiba kau biarkan orang kafir membantai mereka? Tidak, jangan. Allah Ta'ala lebih tahu bukan kita. Dan bila adanya brigade yang mereka tubuhkan ini, Allah Ta'ala telah hantar tenteranya, iaitu air, dan telah berlaku di Myanmar yang menenggelamkan termasuk kuih-kuih mereka. Dah termasuk. Dan yang terbaru apa yang berlaku di Ramallah sebelah atas yang dikuasai Israel, kan? Tiba-tiba saja api daripada langit, kan? Api macam sudah kilap, tapi tak, terus membakar dan tidak dapat dipadamkan. Itulah Allah Ta'ala Maha Kuasa. Dan Netanyahu maknanya dia minta bantuan antara bangsa. Kawan saya hebat, kau bantai orang Islam, bau sikit Allah Ta'ala turunkan. Korang boleh tengoklah dalam YouTube apa semua, kan boleh tengok. Terus secara cepat api membakar, kan? Kalau datang daripada langit. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Cuma kita kena yakin Allah Ta'ala Maha Kuasa. Jangan sesekali buruk sangka kepada Allah, walaupun apa pun yang berlaku. Jangan. Allah Ta'ala tahu dia melakukan suatu dengan kudrat dan iradahnya, dengan pengetahuannya. Kita tak tahu. Serah balik kepada Allah, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tahu. Habislah kita masuk khatimah, penutup, habis dan penutup yang akhir. So kita sebut orang yang melakukan maksiat. Kita kasih orang yang melakukan, bagaimana kedudukan diri Islam ke kafir. Kita bahas. Orang yang melakukan maksiat dalam akidah Islam, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, membuat dosa, mereka masih dikira seorang yang beriman dan masih tetap beragama Islam. Janganlah kita tengok dia salah, kita bagi tahu dia, tegur dia. Jangan dia cakap, oh ni kafir. Jangan, tak boleh. Tak boleh, kan? Dia masih kira beriman, kecuali dia buat 3 perkara. Perbuatannya, perkataannya, intikad dia tak tahulah, kan? Aku tak mau solat, mana solat tak wajib, itu kafir. Itu kafir. Ataupun aku tak perlulah undang-undang Islam ni, kita dah adil, cukuplah apa yang ada ni. Kafir, main-main. Kafir. Jangan main. Tak yakin, kan? Tetap kita mendukung golongan yang ini mendaulatkan Islam, kan? Mereka tidak terkeluar dari agama Allah jika mereka tidak menghalalkan, mengharuskan perbuatan maksiat atau dosa. Contoh dia suka berzina atau minum arak. Itu zaman Nabi, dia kata zaman kita okey, suka sama suka okey lah. Dia menghalalkan. Kafir, murtad. Tapi kalau dia tidak menghalalkan, dia dikira Islam tapi pasif. Tapi pasif mana bawah sikit daripada kafir. Yang kata pasif aja jangan. Tapi masih dikira Islam lah. Tapi kalau dia mengingkar hukum
minum agak ni okey lah, dia kata tengok ni. Dan ada pernah tengok kan, jadi orang tahu ada viral kan, kita apa nama anak tikus tu dicuci basuh gitu aja masuk kan. Kerana dia kata tengok memang nampaklah masa dia tu tua sudah kan, tak tahu orang tempat mana, tapi dia tak buat dia kata masa dia buat lah, tapi tikus dibalut jadi kucing pula. Tapi itu tikus. Tapi yang haram ke tak haram? Kalau dia kata dia malah okey, dia tidak menjadi kafir. Tapi kalau ingkar hukum, kafir. Itu bahaya ingkar hukum. Dalam masalah ini Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengikut mazhab ahli sunnah wal jamaah, mazhab Syafi'iyah kan? Mereka yang mati dalam agama Islam dan beriman, dan mereka terselamat dari perbuatan maksiat seperti kanak-kanak, orang gila, dan orang yang telah bertaubat daripada syirik, telah mengucap dua kali, maksudnya taubat, dia jahil dahulu tapi dah kembali. Kanak-kanak samalah, kanak-kanak yang ibu bapa dia bukan Islam dan dia belum balik, tetap dikira Islam, tapi kita tak boleh nak ambil pergi tanam kat kuburan kita, tak. Itu dari segi syarak, dia belum balik kan? Atau telah bertaubat dari perbuatan-perbuatan maksiat kan? Dan mereka tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan maksiat tadi selepas mereka bertaubat nasuha. Bila lakukan dosa besar, dosa-dosa besar, perlu bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat betul-betul sungguh daripada hati nurani yang bersih, yang ikhlas, menangis depan Allah, isah atas kesilapan kita. Kata dia, mereka terus dimasukkan ke dalam syurga. Yang itu dah dikatakan seorang perempuan lacur, pelacur, yang antara sebab Allah Ta'ala terima taubatnya kerana di waktu hari yang panas dia dahaga, dia turun ke dalam perigi, dan airnya ada sedikit, dia dapat minum dengan tangannya, dan dia naik semula daripada perigi tersebut. Dia tengok anjing sedang menjilat-jilat tanah kehausan. Dia kata anjing itu sama macam aku rasa tadi. Dia turun balik ke dalam perigi dan dia ambil air dengan sepatunya, kasutnya, dan dia beri minum kepada anjing tersebut, dan asbab Allah Ta'ala terima taubatnya dan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi oleh sebab itu kita jangan merasa remeh walau benda perkara itu melibatkan ibadah. Jangan sunat aja, jangan sunat aja buat, dan kita cuba nak buat. Jangan kita rasa apa dah okey sudah bang, semayang berjemaah okey, apa nama 5 kali sehari aku dah semayang berjemaah, zikir pun aku zikir juga kan, okey sudah. Jangan, belum lagi. Dan apa di antaranya yang kita sering, yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, di antaranya memberi makan orang miskin dan sayang kepada anak yatim. Ini yang Nabi buat. Anak yatim bukan anak apa nama Yusuf bin Yatim, tidak. Yang belum balik kita gosoklah kepalanya, dan bukan gosok saja, berilah harta kita, apa nama rezeki kita sedikit, berilah duit kita sedikit kepada, kerana Nabi sayang kepada anak yatim. Itu di antaranya. Banyak buat perkara-perkara yang kita tak tahu daripada mana sebab Allah Ta'ala terima ibadah kita tak tahu. Dan bila disebut yang pernah satu ketika sahabat beramal Nabi kata itu nak tengok seorang ahli syurga, Nabi kata itu orang ahli syurga dia tengok. Lalu seorang sahabat dia nak tahu apa ibadah dia sehingga Nabi jamin dia ni ahli syurga, dan dia minta untuk jadi tetamu. Tujuan dia menjadi tamu untuk tengok ibadah apa yang dia macam biasa aja, tidur aja, ibadah sunnah pun tak banyak. Sampai 3 hari dia kata mungkin hari pertama kerana penat, yang kedua pun sama juga, yang ketiga pun sama juga. Lalu akhirnya dia tanya, apakah yang hebat sangat kamu ini sehingga baginda Nabi SAW menjamin kamu, kata kamu ni ahli syurga? Dia kata di antaranya
dia tidak ada perasaan dendam. Sesama umat Islam tak ada. Tidak ada rasa dendam, tak ada rasa iri hati. Kalau maknanya jiran dia ataupun tetangga dia berikan nikmat oleh Allah Ta'ala, dia tak rasa dendam. Dia bersyukur kepada Allah. Dan dia pastikan dirinya dia tak menyakiti orang lain, dirinya. Dan kalau orang sakiti dia terus memaafkan orang itu. Ada kan ni kadang-kadang, yalah, di antara kita ada juga kadang-kadang itulah sampai mati aku dah maafkan kamu. Ya Allah, Allah Ta'ala banyak kita ni dosa dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ampun. Dia suruh mintalah pengampunan kepada aku nak ampun dosa kamu. Tapi kita kena mintalah. Memang Allah Ta'ala maha pemurah, maha pengampun, tapi kita kena minta dengan Allah kan. Tapi kita dengan sama kita, kenapa kita tak minta kan? Kenapa kita tidak kata tak apalah, kita ni lupakanlah perkara yang dahulu itu, lupakanlah. Kita pun sama akan kembali kepada tanah. Dan kalau kita berusaha berapa kali, dia selesai dah urusan kita. Kita berusaha kan. Dan tidak dimasukkan ke dalam neraka apabila dia bertaubat. Okey, orang-orang yang mati tanpa bertaubat, bagaimana keadaannya orang yang mati tanpa bertaubat ini? Dibahagikan dalam ini. Orang-orang yang beriman yang melakukan perbuatan maksiat dan mereka mati tanpa bertaubat sebelum tempat bertaubat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar, bertaubat kepada Allah. Nabi tak ada dosa dan tidak dikira dosa, maksum, tapi bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah 70 kali sehari. Nabi 70 kali sehari. Dan setengah riwayat kata lebih daripada 100 kali. Kita paling kurang nak tidur tak boleh ke astagfirullahaladzim, banyak ampun dosa, paling kurang Dan kalau sebelum tidur, cuba amalkan berwudu sebelum tidur kan? Nak tidur ni marah lagi, tidur macam mana kan? Marah lagi, semua marah, betul-betul tidur. Dan juga niatlah apa yang kita, kebaikan yang kita nak buat besok hari, niatkan benda-benda yang baik. Kenapa? Bila dah niat nak buat kebaikan, Allah Ta'ala dah suruh malaikat catat pahalanya. Nak besok aku nak semayang sebuah berjemaah di masjid, sudah dicatat. Aku apa nak pergi buat apa yang benda-benda yang baik, kita niat. Dan sekiranya kita malam takdirkan Allah ditarik nyawa kita, kebaikan telah dicatatkan. Kalau kita melakukan apa yang baik. Mereka itu adalah terpulang kepada Allah. Mati tak sempat bertaubat, terpulang kepada Allah. Jika Allah Ta'ala menghendaki untuk memaafkan dosa mereka, Allah Ta'ala boleh memaafkan dosa-dosanya dan masukkan. Dan itulah saya kata, saya pesan bagi saya dan tuan-tuan sekalian, pada jemaah sekalian, muslimin muslimat, mana sangka baik kepada Allah sentiasa. Kenapa sangka baik kepada Allah? Kerana dalam satu hadis kursi, Allah Ta'ala ni, dia kata, aku ini mengikut apa yang disangkakan oleh hamba-hambaku. Sangka apa kepada Allah? Sangka baik, kebaikan kepada Allah. Sangka tak baik kepada Allah, buruk sangka kepada Allah, keburukan itu kembali kepada kita. Sangka baik kepada Allah sentiasa, walaupun apa yang benar. Samalah zaman sekolah, kita sangka orang ni pandai, dia memanglah dia ni pegawai tinggi ni, gajinya ribu-ribu, kita kata. Pasal dia nombor 1, nombor 2 memang dia tapau daripada awal lagi, kata awal kan. Tapi ada orang kita kata dia ni memang belakang. Nombor dia hujan, memanglah jual sayur lah kau, jual ikan lah kau. Ya, engineer ni, engineer. Apa tak tahu? Allah Ta'ala lebih tahu. Walaupun sepanjang bersama kita, apa dalam sekolah dulu rendah belakang, tapi mungkin selepas itu, ataupun mungkin fail SPM, dia ambil lagi berapa kali, tapi lepas itu bawa kesedaran, dia rasa apa kamu bodoh. Boleh juga dia menjadi sehingga dia tak tahu kan? Kita hanya nampak yang zahir saja, hakikatnya Allah Ta'ala yang. Sebaliknya, jika Allah Ta'ala menghendaki untuk menyiksa mereka, maka Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam neraka mengikut qadar dosanya, qadar yang dikehendaki.
wa in taufil lahum wa in tu'azibhum fa innahum ibaduk. Allah, kalau ini disebut dalam Quran kan, Nabi, sekiranya kamu nak mengazab mereka ya Allah, mereka itu hamba-Mu ya Allah. Wa in taufil lahum fa innaka ghafurur. Sekiranya kamu mengampunkan mereka, semuanya kamu ya Allah Maha mengampun setiap kesalahan, Maha pengampun lagi Maha menyayangi. Allah, kita doa kepada Allah. Kita pun ya Allah, aku banyak dosa ya Allah, kalau kau nak mengazabkan itu hak kamu ya Allah. Namun kalau kau mengampunkan dosa-dosaku, semuanya kau Maha mengampun ya Allah kan? Allahumma fil dzunubi, kita bacalah supaya Allah mengampunkan dosa kita. Kalau boleh sebelum tidur, tinggallah dan menyebut nama Allah agar kita tak lalai, tidak dicatat daripada lalai mengingati Allah sekalipun ajal kita ketika kita sedang tidur kan? Kemudian Allah Ta'ala mengeluarkan mereka dari neraka itu dan dimasukkannya ke dalam syurga selepas mereka disiksa dalam neraka tadi. Allah Ta'ala berhak mengazabkan mereka dengan dosanya, dan itulah kerana Quran menyebut kita dan kita maknanya hidup ni jangan berkira dengan Allah Ta'ala. Jangan berkira. Ada orang susah terus kita bagi, bila dengar azan terus kita pergi lagi kita melangkah menuju ke masjid. Jangan berkira kan nanti Allah Ta'ala tak akan berkira dengan itu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun mereka yang mendapatkan buku catatan amalnya dengan tangan kanan, kami akan hitungnya dengan hitungan yang mudah. Apa maknanya? Dosa sikit, ampunkan kamu, syukurlah kamu, dan kembali kepada ahli keluarganya dalam keadaan riang gembira. Wa ma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yad'u subura. Awas, dengan tangan kiri apa yang kita bawa bis. Wa ma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa sawfa yad'u wa yasla sa'ira. Adapun mereka yang menerima buku catatan daripada belakang, malu daripada belakang, daripada tangan kiri, awas akan dimasukkan ke dalam neraka. Janganlah ketika saat berada di mahsyar baru nak khusyuk. Tak ada guna khusyuk itu di dunia ini, kena khusyuk. Itulah kata di antara aqwalul ulama, kata-kata ulama. Jangan ingat bila kita buat dosa, buat kemungkaran, buat maksiat, tak ada pun Allah Ta'ala balas, perniagaan makin hebat apa semua. Awas, bukan itu. Namun ulama mengatakan sebesar-besar musibah apabila kamu tidak khusyuk dalam melakukan ibadah, ditarik kekhusyukan itu. Sedangkan saat itu kamu berhadapan dengan Allah, boleh lagi kamu lupa kepada Allah. Musibah yang paling besar bukan musibah ini, banjir ke ataupun kemarau, bukan. Hilang kekhusyukan dalam ibadah, musibah yang paling besar. Jadi kita kena cari kekhusyukan ini, apa yang disebut sebagai surga yang Allah Ta'ala percepatkan. Dan mereka itu tidak kekal selama-lamanya kerana mereka mati dalam keadaan agama Islam dan beriman. Itulah yang kita minta, supaya mati dalam iman dan dalam Islam kita, iaitu mereka yang mati dalam mentauhidkan Allah, tidak melakukan syirik kepada Allah. Jadi awas, syaitan ini ataupun iblis itu yang kita hidup pun setiap kali cuba menyelewengkan kita daripada landasan Islam. Dan adakah kita ketika saat kita bergelombang dengan sakratul maut, adakah dia duduk diam? No. Dia berhempas pulas kalau nak boleh kita mati dalam keadaan kafir. Tapi itulah kita sendiri pun tak kuat, kena bergantung kepada Allah dan minta doa kepada Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Ya Allah, bantulah kami, bantulah aku ya Allah ketika menghadapi sakratul maut. Minta bantuan kepada Allah. Lemahnya kita kan?
Tegasnya, mereka yang mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat, dosa, dan mereka yang mati dalam agama Islam dan beriman mentauhidkan Allah, mereka akan dimasukkan ke dalam syurga dan tidak kekal di dalam neraka jika mereka tidak menghalalkan, mengharuskan perbuatan maksiat itu. Bukan dia kata tak apa, mana ada, kan tulis tu kan, how is the good for you, dia kata aku lah tu. Good apa, kecil setan good. Pening kepala kan, berpinah anak mata, mana-mana pergi for you kan. Dari kata tak haram, kita menafi sama kita, okey jangan dosa kita. Kalau mati keadaan neraka selama-lama, atau tidak mengingkari hukum-hukum Allah yang telah jelas nyata kedudukan hukum-hukum itu. Aku tahu haram tapi aku buat dengan jalan kita. Tapi bila Nabi tak ada, mana ada tak boleh, mana ada haram. Kalau menjanggal hukum, boleh menjadi murtad, boleh menjadi kafir. Justru itu seseorang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat tidak terbatal 2 kalimah syahadat, tak terbatal kalimah syahadat kan? Dan tidak menyebabkan mereka kekal dalam neraka selama-lamanya, kerana mereka masih dikira orang-orang yang beriman dan beragama Islam dan belum terkeluar dari agama Allah, belum keluar lagi daripada agama Allah. Tuan kitab ni bawa dalil. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan daripada Uthman radhiyallahu anhu, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sahih Muslim, Ma'asyarh An-Nawawi, jilid 1 muka surat 218. Teliti tuan Syekh, dia tulis lagi muka surat, tulis lagi kitab apa yang dia rujuk kan? Maksudnya sesiapa man mata, sesiapa yang mati wa huwa ya'lam, dan ia mengetahui, mengakui bahawa annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dakhalal jannah, maka ia akan masuk ke dalam syurga. Dan Allah Ta'ala jadikan la ilaha illallah boleh digerakkan tanpa menggerakkan mulut kan. La ilaha illallah boleh berkata alam mesti mulut mana, tapi ketika itu lidah saja boleh bergerak, boleh menunjukkan syahadat. Tetapi iman kita lah ketika itu kan? Boleh menunjukkan syahadat. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan daripada Al-Ma'rur bin Suwaid, katanya aku dengar Abu Zar Al-Ghafari menceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril alaihi salam fabasyarni annahu man mata min ummatika la yashriku billah syai'an dakhala al-jannah. Qultu wa in zana wa in saraqa, wa in zana wa in saraqa, qala wa in zana wa in saraqa. Hadis muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis muttafaq ittifaq segala perawi hadis Bukhari dan Muslim. Wal lafzu lil Muslim, apa ni daripada Imam Muslim, Sahih Muslim, Syarh An-Nawawi, dalam Sahih Muslim dengan Syarah Imam Nawawi Allah, jilid 2 muka surat 94. Sahih Bukhari fi kitabil janazah. Maka maksudnya telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan berita gembira. Nabi kata, apa berita gembiranya? Sesiapa yang dia mati, siapa yang mati dari kalangan umat kau wahai Muhammad, kata Jibril, yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, mentauhidkan Allah, akan dimasukkan ke dalam surga. Lalu aku bertanya, sekalipun ia berzina dan mencuri? Jibril menjawab, ya, sekalipun ia berzina dan mencuri. Tapi janganlah pula kita buat benda ni. Okey tu kan, masih Muslim, aku Muslim. Tapi kalau orang berzina ni, la yukallimullah wa la yanzur ilaihi yaumal qiyamah, Allah Ta'ala akan tak akan sapa dia. Tapi dosanya dosa berat, dosa besar. Dosa ni, bila kata dosa, kita jangan mana ringan, walaupun dosa kecil jangan.
Dosa kecil aku buat, ya apalah, nanti aku ambil wudu, macam senang-senang aja. Jangan. Kita bila dosa, benda ini menghalang kita daripada memasuki surga. Benda dosa ini benda yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Maksiat. Jangan merasa remeh, jangan merasa tak apalah aku buat dosa kecil. Jangan. Pada dosa kita takut kepada dosa, kerana dosa ini tempatnya adalah neraka. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu ahlul jannah al-jannah wa ahlun nar an-nar, thumma yaqulu Allah ta'ala akhruju man kana fi qalbi misqala habatin min khardalin min iman. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih. Bukhari Muslim, lafzul Bukhari daripada lafaz Imam Bukhari. Sahih Bukhari jilid 1 muka surat 61, Sahih Muslim dengan syarah 62 dia rujuk. Dalam kitab Sahih Muslim jilid 2 jilid 3 muka surat 36. Tuan Syekh saya bersama dia rujuk. Maksudnya masuk ahli surga ke dalam surga dan masuk ahli neraka ke dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, keluarlah kamu mereka yang ada dalam hatinya imannya yang seberat biji sawi. Masih ada iman seberat biji sawi kecil tu kan, masih ada, keluar daripada neraka. Tapi awas dan jangan, tak apalah, kita ambil pengalaman dulu. Jangan. Dan apa, neraka ni bukan benda yang kecil. Neraka ni negara, neraka ni negara. Dan mungkin saya pernah sebut sekali lagi. Saya sebut dalam satu hadis kursi, neraka ni negara daripada api yang mempunyai 50,000 negeri daripada api. Setiap negeri 50,000 buah kampung daripada api. Setiap kampung ada 50,000 buah rumah daripada api. Dan setiap rumah ada 50,000 buah bilik daripada api. Semua api. Dan setiap bilik ada 50,000 gerabak ataupun kotak daripada api. Dan setiap kotak tadi ada 50,000 jenis kala jengking, ular dan binatang berbisa. Semuanya daripada api. Api mana? Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Allah sebut, siap mereka nak keluar, cuba nak keluar daripada neraka, dibawa masuk. Tak boleh nak. Bukan kecil. Bukan kecil, bukan tawar je, tidak. Negara seluas. Kita minta kepada Allah, takutlah kepada neraka. Kita berjaya dulu. Allah Alam. Apabila kita sambung yang kita datang, InsyaAllah tahun depan nanti sambung. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan setiap ruang yang Allah Ta'ala berikan kita manfaatkan, dan setiap kita akan berikut kita berdoa kepada kepada Allah untuk membantu umat Islam yang lemah ini. Allah Ta'ala yang maha kuat segalanya, kaum takdirkan ya Allah Ta'ala maha taubat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftahna futuhal arifin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pengetahuan itu, hidayah di sisimu yang begitu luas ya Allah. Allahumma rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepada kami. Allahumma zidna wa la tanqus alaina. Ya Allah, kami benar-benar memohon kepadamu ya Allah, agar kau senantiasa menambahinya, jangan kau kurangi ya Allah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami yang lemah ya dhaif ini ya Allah, agar sentiasa mengingatimu, bertasbih, bertahmid, bertakbir, memuji, mengagung, membesarkanmu ya Allah. Ya Allah, bantulah kami yang lemah ya dhaif, yang lemah ini ya Allah, agar sentiasa bersyukur di atas limpah kurnia nikmat yang telah kau kurniakan kepada kami.
dari harta benda kami dan anak pinak kami ya Allah. Sungguh baik kamu terhadap kami ya Allah. Ya Allah, bantulah kami yang lemah, yang dhaif ini ya Allah. Lemahnya kami dan dhaifnya kami dari segi ibadah kami, ubudiyah ketaatan kepadamu ya Allah. Namun bangkitkanlah kami nanti, golongkanlah kami nanti bersama para awliya illahi salihin ya Allah. Allahumma al-haq haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan kebenaran dan kurniakanlah kepada kami agar kami sentiasa mengikutinya ya Allah. Wa anal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah juga kepada kami jalan kebatilan dan kurniakanlah kepada kami agar kami sentiasa menghindari dan menjauhinya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kesejahteraan kehidupan kami di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, keselamatan dan kesejahteraan kami di akhirat sana nanti ya Allah. Wa qina azabannar. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan penerima taubat hamba-hambanya walaupun sebesar mana dosa-dosa yang telah dilakukan oleh hamba-hambamu ini ya Allah. Selamatkanlah kami semua ini daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas kesudian para jemaah yang sudi menunggu, yang sudi mendengarkan kuliah yang saya sampaikan. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah, apa yang kurang itu sudah semestinya dari ketaifan dan kelemahan diri saya. Andai ada tutur kata saya menyinggung perasaan siapa-siapa saja, siapa-siapa yang merasa hati saya memohon unsur 10 jari, memohon ribuan kemaafan kerana saya manusia biasa. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.